A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wan Muhammad Afif bin Wan Muhammad Azam dalam siri pengajaran dan pembelajaran atas talian ataupun online sempena Perintah Kawalan Pergerakan. Video ini saya tujukan kepada semua pelajar Sekolah Agama dan Kafah di bawah seliaan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Baik, kita akan mempelajari mata pelajaran hafazan tahun 2 Surah At-Takatsur. Saya mohon kepada semua pelajar agar dapat menghafaz surah ini dan membacanya dalam sesi tasmi' dengan lancar dan baik secara bertajwid tartil. Saya gunakan buku teks hafazan ini. Sila buka muka surat 15. Saya mulakan sesi pembelajaran dengan bacaan surah At-Takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Itulah tadi bacaan surah At-Takatsur. Baik, saya akan bacakan terjemahan surah ini. Alhaakumut takatsur. Kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapatkan dengan sebanyak-banyaknya harta benda, anak pinak, pangkat dan pengaruh. Hatta zultumul maqabir. Sehingga kamu masuk ke dalam lubang kubur. Kalla sawfa ta'lamun. Jangan sekali-kali bersikap demikian. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya yang buruk semasa hendak mati. Summa kalla sawfa ta'lamun. Sekali lagi diingatkan agar jangan bersikap sedemikian. Kelak kamu akan mengetahui apabila kamu berjumpa dengan Allah pada hari kiamat kelak. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Demi sesungguhnya, kalaulah kamu mengetahui apa yang kamu akan hadapi dengan pengetahuan yang yakin, tentulah kamu melakukan perkara-perkara yang menjadi bekalan kamu untuk akhirat.
la tarawunnal jahim. Ingatlah, demi sesungguhnya kamu akan melihat neraka yang marak menjulang apinya. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Selepas itu, demi sesungguhnya kamu, yakni wahai orang-orang yang dahaka, akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin semasa kamu dilemparkan ke dalamnya, yakni neraka. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Selain dari itu, sesungguhnya kamu ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang kamu telah menikmatinya. Intipati daripada surah ini, apa yang Allah mahu kita semua tahu mempelajarinya ialah kita ini manusia hidup di dunia tidak dapat dinafikan bahawa kita mempunyai satu sikap atau satu sifat untuk berlumba-lumba untuk mengejar harta kekayaan dan perkara yang diingini. Dalam konteks pelajar-pelajar sekolah, kita semua berusaha berlumba-lumba untuk mendapatkan alat mainan. Kita dilalaikan oleh permainan, bermain dengan kawan dan sebagainya. Hatta zutumu maqabir, sehinggalah kita akan dimatikan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam liang lahat. Itulah sifat manusia, terus mengejar harta kekayaan, wang. Dan seperti yang saya katakan, kalau dalam konteks pelajar sekolah sentiasa bermain tanpa menghiraukan pelajarannya. Sentiasa untuk menikmati keseronokan dengan bermain sehingga mengabaikan tanggungjawab untuk mengulang kaji pelajaran. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Allah mengulang ayat ini sebanyak 2 kali agar kita tidak dilalaikan, agar kita tidak lalai untuk melakukan amal ibadah dan tanggungjawab terhadap diri, terhadap keluarga, terhadap guru, terhadap masyarakat. Maksudnya, jika kita mahu mengejar hobi kita, boleh dipersilakan. Islam tidak melarang untuk kita mengejar kekayaan. Namun, mestilah mengikut kehendak syarak seperti mengeluarkan zakat. Dan kita kena ingat hasil pendapatan yang kita peroleh mesti dengan jalan yang halal dan diredai Allah. Bukanlah cara yang haram seperti mencuri. Cara yang halal contohnya bekerja mengambil upah. Untuk pelajar-pelajar sekolah, saya ingin mengingatkan kita semua bahawa tanggungjawab utama adalah menuntut ilmu, belajar, hadir ke sekolah, berikan tumpuan ketika guru sedang mengajar di hadapan. Jika kita tidak melakukan sedemikian, kita masih leka mencari harta tanpa mempedulikan cara halal ataupun haram. Bahkan kita mengambil jalan yang haram, dan pelajar-pelajar sekolah leka dengan permainan sehingga tidak mempedulikan pelajaran, tanggungjawab untuk belajar, peperiksaan dan sebagainya. Suatu hari nanti kita akan mengetahui akibat buruk daripada perbuatan kita tersebut. Sebanyak 2 kali Allah ulang dalam surah ini ayat yang sama. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kita akan mengetahui akibat yang buruk, sama ada di dunia, di alam kubur, ataupun kelak kita berjumpa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat.
pada hari pembalasan di padang mahsyar. Jika kita terus mengabaikan tanggungjawab kepada Allah, kepada Rasul, kepada keluarga, masyarakat dan sebagainya, kita akan mengetahui akibat buruk. Sebaliknya, saya ingin mengajak diri saya dan anda semua agar sedar tentang tanggungjawab kita hidup di dunia ini untuk menuntut ilmu, menambahkan ilmu pengetahuan tentang agama dan juga mencari rezeki untuk meneruskan kehidupan kita di dunia ini. Sudah semestinya cara yang kita mencari rezeki, cara menuntut ilmu itu mestilah cara yang halal dan diredai Allah. Dan pastikan ilmu yang kita peroleh adalah bermanfaat untuk diri kita dan orang ramai. Jangan sesekali bersikap demikian, kelak kamu akan mengetahui akibat buruk pada hari kiamat. Kita akan mengetahui akibat buruk apabila kita terus lalai dengan kehidupan dunia, dengan harta benda mewah, dengan permainan, tanpa mempedulikan tanggungjawab utama kita. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Maksud di sini ialah kalaulah kita mengetahui bahawa azab Allah itu sangat pedih dan syurga itu dipenuhi dengan nikmat, sudah semestinya, sudah pastinya hidup di dunia ini kita menyediakan bekalan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya untuk menikmati syurga dan menjauhi neraka. Bekalan utama kita untuk di akhirat, kalau contohlah untuk hadir ke sekolah, ada sebahagian ibu bapa menyediakan bekalan makan dan minum kepada anaknya untuk makan di kantin pada waktu rehat. Begitu juga bekalan untuk pulang ke kampung halaman dengan pakaian dan sedikit buah tangan kepada penghuni di kampung tersebut. Untuk pergi ke akhirat, menuju ke akhirat, untuk masuk ke syurga Allah, untuk menjauhi diri daripada neraka Allah, bekalan kita yang utama ialah taqwa. Apa maksud taqwa? Taqwa ini kita memelihara diri kita daripada melakukan dosa. Kita takut akan azab Allah. Kita melakukan amal kebaikan untuk mendapatkan keredaan Allah. Itulah maksud taqwa. Selain itu, bekalan yang boleh disediakan untuk menuju kepada Allah, untuk masuk ke dalam syurga Allah dan juga untuk menjauhi diri kita daripada neraka ialah amal ibadat. Seperti solat, puasa, zakat, haji, sedekah dan berbagai lagi. La tarawunnal jahim. Suatu hari nanti kita pasti akan melihat api neraka itu marak menjulang-julang, lebih hebat lagi daripada api yang ada dalam dunia ini. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kita akan melihat semua itu dengan mata kita sendiri serta keyakinan yang kukuh dan jitu. Sekarang ni kita hanya mendengar kisah sahaja apabila ustaz atau ustazah berceritakan tentang syurga neraka di sekolah. Kita hanya mendengar sahaja, kita masih lagi tidak mampu untuk melihatnya. Tapi apabila di akhirat kelak, kita akan melihatnya dengan mata kita sendiri dan kita akan yakin akan kebenarannya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sesungguhnya pada hari akhirat kelak, sewaktu kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan
tanya kepada kita apa yang telah kita manfaatkan dengan harta benda kita. Apa yang telah kita manfaatkan dengan masa kita, umur kita. Dan juga Allah akan tanya pada kita ilmu yang berguna. Kemanakah kita manfaatkan ilmu tersebut? Adakah ilmu yang kita pelajari ini ilmu yang baik atau ilmu yang jahat? Demikianlah sedikit sebanyak tentang perkongsian surah At-Takatsur. Khususnya cerita bahawa Allah Ta'ala akan soal kita, akan tanya kita ke manakah kita manfaatkan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semasa di dunia ini. Sekali lagi, saya suka untuk mengingatkan pelajar-pelajar agar dapat menghafaz surah ini dan membacanya tanpa melihat mushaf ataupun buku apabila sesi tasmid secara lancar, secara tartil dan tidak ada gangguan seperti gagap dan sebagainya. Sekian wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.